أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya hari ini kita dapat bertemu bersama dengan anak-anak semua. Anak tahun 3 yang dikasihi sekalian, kita akan sambung pelajaran kita dalam pelajaran yang kedua. Dalam tajuk fiqh taharah untuk tahun 3. Yang lepas kita dah belajar dalam tajuk yang pertama apa dia? Dalam tajuk yang pertama tentang air mutlak. Air mutlak. Okey, untuk kali ini tajuk yang kedua kita akan masuk kepada air musta'mal. Apa dia air musta'mal kita akan lihat selepas ini. Kemudian kita tengok slide yang seterusnya. Di akhir pembelajaran nanti anak-anak semua akan dapat yang pertama menyebut pengertian air musta'mal. Itu yang pertama kita akan dapat menyebut pengertian air musta'mal. Apakah maksud air musta'mal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, menyebut ciri-ciri air musta'mal. Apakah ciri-ciri air musta'mal ni? Kita akan tahu di akhir pelajaran nanti. Yang ketiga, kita dapat membezakan air mutlak dengan air musta'mal. Kita akan dapat bezakan yang mana satu air mutlak dan yang mana satu air musta'mal. Okey. Baik, seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Kata Allah, hukumnya وأنزلنا من السماء, dan kami telah turunkan air daripada langit. Ma'an tahura, air yang sangat bersih. Air yang sangat bersih Allah turunkan kepada kita ni yang berada di bumi ini. Okay. Ini adalah ayat Quran dalam surah Al-Furqan, itu ayat yang ke-48. Okay. Baik, seterusnya, sebelum kita masuk kepada maksud air musta'mal, anak-anak semua boleh lihat dalam muka surat yang kelima. Kat situ ada seorang pelajar, dan dalam buku kafah kamu lah, dalam muka surat yang kelima, dalam buku tersebut ada menyatakan perbualan antara seorang guru dan seorang murid. Apa yang guru dan murid ini berbincang? Seorang murid ini bertanya, adakah semua air itu boleh digunakan untuk bersuci dan membersih? Kemudian jawab gurunya, tidak semua air digunakan untuk bersuci dan membersih. Maknanya dekat sini, apa maksud guru tersebut? Ada juga air disuci tapi tak boleh membersihkan. Okay. Kemudian pelajar tersebut tanya lagi kepada gurunya, apakah jenis air yang tidak boleh bersuci itu, Ustaz? Kemudian ustaznya pun menjawab, gurunya menjawab, air yang tidak boleh digunakan untuk membersih, air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci dan membersih ada beberapa jenis. Yang pertama ialah air musta'mal. Okay, yang pertama air musta'mal. Yang kedua ialah air mutanajis. Kemudian yang ketiga adalah air musyammas. 3 jenis air. Air musta'mal, air mutanajis dan air musyammas. 3 jenis air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik, untuk hari ini kita akan tengok dulu apakah maksud air musta'mal. Okey, air musta'mal ini ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan kerana digunakan sebelumnya. Maknanya air yang suci tetapi tidak menyucikan kerana air tersebut telah digunakan sebelumnya. Apa maksud sebelumnya? Air tersebut kita dah air tersebut kita dah guna untuk celup tangan. Kita dah guna air tersebut untuk buat air. Air yang kita buat tu kita boleh minum, bersih, suci, tetapi tidak menyucikan. Kita tak boleh ambil wuduk dengan air tersebut. Begitu juga dengan air. Dalam bilik air kita ada satu paip, kemudian di bawah paip ni ada baldi. Bila ada baldi, air yang jatuh daripada paip tu kalau masuk terus dalam baldi, tidak ada masalah untuk kita gunakan untuk berwuduk. Tetapi jika air tersebut telah terkena dengan tubuh badan kita, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Okey, baik. Seterusnya kita tengok
Okey, ciri-ciri air mustakmal. Apakah ciri-ciri air mustakmal? Yang pertama ialah air yang tidak mencukupi sukatan 2 kolah. Ini air mustakmal. Dia tak cukup sukatan 2 kolah. 2 kolah ni besar. Okey, kalau tak cukup sukatan 2 kolah, maka kita tak bolehlah nak guna air tersebut untuk menyucikan ataupun untuk kita mengangkat hadas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, air yang telah disentuh oleh anggota badan. Air tersebut apabila telah disentuh oleh anggota badan, kita buat basuh muka ke, kita buat basuh tangan ke, air tersebut kita dah tak boleh gunakan untuk bersuci. Kita tak boleh gunakan air tersebut untuk kita mengangkat hadas kecil, kita mengangkat hadas besar. Apa maksud hadas kecil dan hadas besar? Untuk kita berwuduk dan untuk kita mandi wajib. Macam tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, air ini bersih tetapi tidak boleh menyucikan untuk tujuan mengangkat hadas. Air ini masih bersih. Air yang kita dah celup dengan tangan dalam baldi tadi masih bersih, tetapi kita tak boleh gunakan air tersebut untuk berwuduk. Sebab apa? Kita dah air tersebut telah disentuh dengan anggota badan kita. Okey, jadi carilah air lain. Seeloknya air yang mengalir, air paip. Kalau di rumah ada shower, air shower. Kalaulah ada perigi, kita gunakan air perigi. Okey, jadi air tersebut, iaitu air mutlak. Kalau macam air perigi tu air mutlak, air salji ke, air salji kita sentuh banyak kali pun dia masih kita boleh gunakan lagi. Begitu juga dengan air sungai, air hujan, semua tu kita boleh gunakan untuk bersuci dan menyucikan yang lain. Okey, baik. Ini antara ciri-ciri air mustakmal. Sama juga dengan air yang kita boleh minum tadi, macam yang saya sebutkan tadi. Air Milo ke, kita dah campurkan air tersebut yang asalnya kita boleh gunakan untuk berwuduk, tapi kita dah campurkan dengan serbuk Milo ke, kopi ke, teh ke. Air tersebut dah berubah warna, kita dah berubah rasa air tersebut, maka kita tak boleh gunakan air tersebut untuk mengambil wuduk, untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil, sama ada mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Okey, itu antara pelajaran untuk kita faham hari ini, air mustakmal dan ciri-ciri air mustakmal. Kita kenal apa dia maksud air mustakmal ini, kemudian kita kenal apa dia ciri-ciri air mustakmal ini. Okey, baik, jika ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh tanyakan kepada saya. Dan insya-Allah aktiviti ataupun latihan kita akan mulakan dalam kelas nanti, insya-Allah. Okey, sila bawa buku-buku yang sepatutnya lah ketika subjek ni, insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. Jika ada apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh tanya terus pada saya, insya-Allah. Saya akan cuba jawab sekadar yang termampu lah. Okey, kita jumpa lagi minggu depan dah sekolah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.